اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله ومن ساداتنا وأصحابه سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Allah menganugerahkan kebaikan kepada tuan-tuan, kepada ayah-ayah, kepada saya dan kepada kita semua, dengan kebaikan yang begitu banyak, pelbagai rupa, pelbagai keadaan, pelbagai bentuk, yang Allah inginkan daripada hambanya setelah dinikmati kebaikan itu adalah mudah-mudahan hambanya menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah Ta'ala curahkan ke atas hamba kekasihnya, junjungan besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan yang ditunjuk oleh baginda, kita mengenal apa itu sunnah, dan kita berada di mana tempat kita berada pada waktu ini. Orang-orang yang Allah rezekikan mereka hidup bersama baginda di kalangan para sahabat, orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah meridai kita dengan mereka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sidang jamaah para tetamu Allah yang dirahmati, kita telah pun meninggalkan bulan Sya'ban yang mulia. Sebahagian manusia melihat Sya'ban seakan tidak ada nilai, seakan tidak ada kelebihan, dan seakan Sya'ban hanyalah pelengkap kepada 12 bulan yang ada. Sedangkan di sisi Allah Jalla Jalaluh, Sya'ban merupakan bulan yang cukup bernilai sebelum datangnya Ramadan. Bahkan Allah mempromosikan ibadah sebelum para hambanya berada melangkah masuk ke dalam Ramadan, maka promosi itu berlaku di dalam bulan Sya'ban. Di dalam hadis yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam Jami' Sunan An-Nasa'i, atau nama sebenarnya Al-Imam Ahmad ibnu Shu'aib ibnu Ali An-Nasa'i rahimahullah, yang telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 303 Hijrah di usia 88 tahun, semoga Allah mengampuni beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah ibnu Syarahil radhiyallahu anhum ajma'in, nombor hadis 2357. Usamah ibnu Zaid bukan hanya titlenya sahabat, bukan hanya rijalul hadis, tetapi dia adalah cucu angkat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang cukup masyhur ketika mana ada seorang wanita dalam kalangan Bani Makhzum Al-Makhzumiyah ditangkap kerana kesalahannya adalah mencuri. Sebagaimana kita sedia maklum, Al-Makhzumiyah di antara kabilah Arab yang cukup dihormati di Makkah. Pertama adanya Quraisy, yang kedua Al-Ash'ariyah, yang ketiga ada Al-Makhzumiyah. Wanita ini satu ketika ditangkap kerana kesalahannya mencuri, dan terkenal di kalangan orang-orang Makkah pada waktu itu, di kalangan Al-Makhzumiyah adalah orang-orang yang kaya, yang tidak berhajat kepada harta, kerana mereka sudah memiliki kekayaan dan keuangan yang begitu kukuh. Apabila diselidik ke atas wanita ini mencuri hanya saja-saja puas duk saja, apabila sabit kesalahan itu,
cukup syuhud, saksi yang ada, dibawa ke muka pengadilan, baginda menjatuhkan hukuman had, iaitu potong tangan. Apabila keluar arahan seperti ini di kalangan pembesar-pembesar Bani Makhzumiyah, mereka cukup tidak berpuas hati. Kerana apa? Apabila wanita ini dipotong tangannya, bukan hanya malu itu dia yang dapat, tetapi seluruh manusia akan mencela Bani Al-Makhzumiyah. Maka mereka memikirkan kita perlu melakukan sesuatu, kerana wanita ini adalah kabilah kita. Dan kalau dijatuhkan hukuman, bukan hanya dia yang malu, tetapi kita semua menanggung sampai bila-bila. Maka mesyuarat pembesar Bani Al-Makhzumiyah, keluar keputusan, mereka sepakat untuk meminta pengurangan ataupun tahwil, tukar hukuman kepada diat ataupun kepada denda dengan satu nilai. Baginda setuju, dibayar, dilepaskan wanita ni. Cuma bila setuju ada satu masalah. Siapa pula di kalangan kita yang berani untuk negotiate dengan Nabi? Oh, minta maaf boh, saya tak layak nak ambil anak sekolah lagi, tu syam tak bayar lagi. Oh, cari orang lain ya. Masing-masing excuse, masing-masing escapism, masing-masing minta maaf, cari orang lain. Mesyuarat pula kali kedua begini. Muhammad dia terkenal dengan cucu angkat yang sangat dia kasih, iaitu Usama. Dan pada adat kebiasaan, bila cucu minta dengan Toki, takkan Toki tak bagi. Kita masyarakat Melayu, saya lah sebagai contoh, duduk Kuala Lumpur, duduk Sungai Buloh ni, balik kampung sebulan sekali, 2 bulan sekali, balik tu ayah tunggu dah depan pintu rumah ni. Kadang-kadang kereta kita tak berhenti lagi, dia buka dah pintu. Kerana apa? Cucu dia rindu. Pegang cucu, bukan setakat pegang pula, dukung pula, peluk pula, cium pula. Allah kasih pada cucu. Apa jua yang cucu buat, semuanya suka di mata Toki. Lalu kita cari cucu Muhammad dan kita sebut kepada cucu dia, biar cucu dia sendiri cerita pada Muhammad. Dah kalau cucu cerita, takkan Toki nak tengok saja. Ibarat begitulah. Diceritakan kepada Usamah ibn Zaid. Lalu Usamah waktu tu budak-budak, biasa budak-budak, apa yang diceritakan kepadanya, cerita itulah yang akan dibagi tahu pada orang. Dia sebut kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ada kabilah, pembesar-pembesar kabilah Al-Makhzumiyah, mereka telah sampaikan kepadaku tentang satu hajat, iaitu semoga-moga wanita ini tidak dijatuhkan hukuman had, dan mereka minta pengurangan atau tahwil, penukaran kepada hukuman. Disebutlah berapa bayaran, maka bayaran itu akan dibayar oleh mereka. Nabi SAW ketika mana dengar seperti ini, baginda berkata kepada Usamah, ihtamarrat aina, dalam keadaan mata yang cukup merah, adakah kamu meminta sesuatu pengurangan terhadap apa yang telah Allah tetapkan? Adakah kamu tidak bersetuju dengan apa yang telah Allah tetapkan? Wallahi, demi Allah, orang-orang yang telah hidup sebelum daripada kamu, kesemua mereka telah dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluh kerana dengan satu sebab. Innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraka fihim asy-syarifu taraku wa idza saraka fihi alai dhaif wa alaihi had. Orang-orang kaya, apabila mereka mencuri, mengambil hak orang lain, didapati bersalah, kamu tidak tegakkan hukuman kepadanya. Tetapi apabila ada orang-orang dhaif yang mencuri mungkin kerana untuk meneruskan kelangsungan hidup, kamu tegakkan hukuman had. Wallahi walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ini berada di dalam genggamannya, lau kanat Fatimah bint Muhammadin saraqat
laqata'tu yadaha. Kalaulah seorang wanita yang bernama Fatimah binti Muhammad. Siapa dia? Anak perempuan kesayanganku. Dia mencuri. Tak ada ke orang lain. Aku sendiri akan potong tangan dia. Allah. Usamah ibnu Zaid ibnu Al-Harithah ibnu Syarahil. Dia tanya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, araka siyam akthar fi hadha asy-syahr." Aku melihat kamu cukup banyak berpuasa di dalam bulan ini, iaitulah Sya'ban. Dan aku tidak melihat kamu berpuasa sebanyak ini di bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Kamu berpuasa dengan puasa yang penuh. Lalu kata baginda kepada Usamah, "Ya Usamah, dzalika syahran yaghfilu fihi an-nasi anhu." Demikianlah wahai Usamah, bulan yang kita sedang duduk ini, iaitu Sya'ban, adalah bulan di mana manusia lalai dengannya. Manusia membiarkan ia berlalu begitu sahaja. Fa inna syahra turfa'u al-a'mali ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah angkat amalan manusia naik ke langit on the spot. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hambanya tentang amalan apa yang mereka buat. Aku, kata baginda, cukup suka sekiranya waktu amalan diangkat, aku sedang berpuasa. Allah, kita telah meninggalkan bulan tersebut dan kita sedang berada pada hari-hari, meniti hari-hari di dalam bulan Ramadan. Orang-orang saleh dahulu di kalangan para tabi'in, seumpama Al-Imam Al-Hasanul Basri, seumpama Muhammad ibn Sirin, seumpama Khalid ibn Ma'dan, seumpama yang seangkatan dengan mereka, apabila dekat dengan Ramadan, mereka akan saling berpesan antara mereka dengan menyebut istaghfirillah, istaghfirillah. Istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita anggap perkara ni biasa, sedangkan istighfar merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Ayat popular di dalam surah Az-Zariyat, ayat yang ke-51. Pada surah yang ke-51, pada ayat 15 hingga 18, Allah Ta'ala cerita mulakan, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Ayat tu. Sampailah wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri orang yang bertakwa, waktu sahur, mereka penuhkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang-orang saleh, mereka ketika mana masuk Ramadan cukup kasih, cukup suka, sehingga ada satu kata-kata, orang-orang saleh mereka masuk Ramadan, mereka rindu kepada Ramadan mengatasi kerinduan seorang laki-laki kepada kekasihnya yang dicintai, sehinggalah kekasihnya itu menjadi miliknya. Bahagia laki-laki ni, demi Allah orang saleh lebih bahagia ketika dia masuk dalam bulan Ramadan. Dibawa kepada kita kisah selingan sedikit. Dulu tahun 1962, ayah-ayah yang sudah pun berusia, dia tahulah. 1962 ada satu filem Melayu nostalgia lama, filem klasik yang ditayangkan di seluruh panggung wayang tanah air, tanah Melayu ni. Yang pada waktu itu panggung wayang belum lagi dikenali sebagai TGV, GSC dan sebagainya. Di kampung saya, Kota Baru, panggung wayang yang cukup popular namanya Panggung Lido. Zaman tu 62, zaman agogo, rambut afro, naik Vespa, Lambretta. Zaman tu Lambretta, zaman tu, tanya toki kita, seat dia dua, depan belakang, patuh syariah. Seat, kalau perasan lah, bukan panjang macam EFI, dak, satu-satu patuh syariah zaman dulu. Tapi peluk tetap peluk, duk jauh-jauh peluk tetap peluk. Zaman tu
Baik. Zaman tu ada satu filem Melayu yang dibintangi oleh seniman negara namanya Nurdin Ahmad. Seniwati namanya Latifah Omar. Tajuk filem dia apa? Tajuk filem dia Laila Majnun, yang diadaptasi daripada kisah yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf, Turuq As-Sufiyah. Seorang laki-laki yang bernama Qais, dia ni terlalu rindu, terlalu kasih kepada seorang wanita namanya Laila. Qais ini ada sebahagian pendapat menisbahkan kepada seorang laki-laki yang hidup di zaman tabi'in yang bernama Qais ibn Amr al-Mu'alli, tetapi riwayat ini sangat tidak sahih dan tidak ada asalnya. Cuma disebutkan nama laki-laki ini Qais. Ada satu kata-kata dia yang cukup hebat di dalam tinta sejarah. Kata Qais, amurru bidiyarin diyaril Laila wa uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbid diyari shaghafna al-qalbi walakin hubbi man sakana ad-diyara. Allahu akbar. Dia menuturkan kata-kata cinta dan kasih pada wanita ni. Dia sebut amurru bidiyarin diyaril Laila. Aku berjalan keliling dinding-dinding rumah Laila. Tak cukup dia berjalan, dia pusing tengok dinding rumah kekasih dia. Fa uqabbilu dzal jidara wa zal jidar. Tiap-tiap bucu dinding dia cium. Dahsyat. Lalu dia sebut, wa ma hubbid diyari syaghafna al-qalbi. Tidaklah aku cium dinding tu kerana kasih kepada dinding, bukan. Walakin hubbi man sakana ad-diyara. Yang aku kasih orang yang duduk dalam dinding tu. Subhanallah. Ketika datangnya Ramadan, orang-orang saleh jauh lebih mengatasi kasihnya dia kepada kekasih yang mereka ini kasih kepada Ramadan. Bila orang soleh masuk dalam bulan Ramadan, yang dia harapkan adalah setiap apa yang dia buat adalah berpahala. Dan yang kedua, untuk menjadikan setiap yang dilakukan itu berpahala, mesti sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW sebut, ketika mana ada orang-orang sakit, Allah sampaikan dia kepada Ramadan. Nabi SAW doakan kesembuhan hatta yamshi ilal masjid. Nabi doa sehingga baginda melihat orang yang sakit itu dia mampu berjalan pergi ke masjid. Maksudnya apa? Selagi mana kawan tu sakit, selagi mana itulah baginda akan mendoakan kepada dia. Maka sunnah yang wajar kita ikut. Kalau di kalangan sahabat kita ada yang sakit dalam bulan Ramadan, doakan kesembuhan untuk dia, doakan kesihatan kepada dia, doakan yang baik-baik untuk dia, sehingga pada satu waktu kamu melihat dia datang ke masjid sebagaimana kamu datang. Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain, bila mana masuk dalam bulan Ramadan ni, dari sudut amalan terlalu banyak. Selalunya kita kejar apa yang dikatakan kuantiti. Semua benda kita nak banyak dalam Ramadan ni, tetapi yang kita tinggalkan adalah kualiti dia. Contoh, ketika mana kita tasbih mensucikan Allah, subhanallah, 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 adakah perkataan subhanallah itu kita tuturkan di bibir kita semata-mata, ataupun ketika kita sebut subhanallah, di dalam hati kita qasad betul-betul, jazam betul-betul bahawa Allah ni memang suci? Yang kedua, kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian ni tak cukup dengan kita sebut di luar, dalam semayang pun kita sebut.
Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min ba'd. Kita puji Tuhan, tak cukup langit bumi kita puji. Wa mil'a ma syi'ta min ba'd. Kalau ada lebih daripada langit dan bumi, penuhkan semua itu dengan pujian. Adakah waktu kita puji? Hanya kita sebut di lidah kita ataupun dalam hati kita memang kita puji sungguh. Saya ada jemputan radio tadilah. Habis program tu ada seorang sahabat dia berkongsi sedikit. Dia kata, "Ustaz, saya kena santau ni tahun ni 17 tahun. 17 tahun. Daripada berat badan 141. 141 kalau naik flight 2 seat boh." Kan? Kadang-kadang seat yang first class tak muat lagi. Kena beli katil tu. Hak molek bawa katil sendiri masuk. Nak bagi tahu besar. Terakhir berat dia 58. 17 tahun tu dia tarik on off dari 141 berat sampai 58 kawan ni. Muka cengkung, tangan habis cengkung, segala-gala. Ya, dulu kita pernah tengok dia dalam keadaan sihat. Tu tengok dia kita tak kenal. Ustaz, saya paling pelik. Saya ingat bila masuk Ramadan ni tak kenal lah. Jadi dia kata kena juga. 2 malam pertama tu subhanallah, Tuhan saja yang tahu lah. Darah keluar, jarum keluar, buluh keluar, macam-macam lah. Kalau saya ceritakan tak percaya, saya ambil gambar. Tapi saya tak akan tunjuk lah. Nak bagi tahu benda tu berlaku ke atas saya. Baik. Jadi dia tanya satu soalan. Dia kata dah orang duk cerita masuk Ramadan syaitan dibelenggu, diikat dan sebagainya. Dah saya kena ni syaitan hak mana hak tak ikat? Dia tanya gitu. Kita pun pening juga lah jawab. Yang sebut syaitan dibelenggu tu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Cuma kena ada perincian syaitan yang dibelenggu tu bagaimana? Adakah zat syaitan tu sendiri ataupun sifatnya sahaja atau bagaimana? Baik. Yang disebut syaitan itu dibelenggu adalah syaitan itu sendirilah, tapi sifat dia tetap ada. Orang yang jahat tetap jahat Ramadan. Orang yang semayang tetap semayang Ramadan. Orang yang mencuri tetap mencuri. Paling dahsyat. Paling dahsyat. Satu tempat ni bukan sekadar tak berpuasa. Minum satu hal, minum arak pula minum. 3 horses arak. Toddy, beer, whisky, Corona, Borona, Asahi, Roger Stout, Primavera, arak. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Apa pun namanya tetap haram. Berapa kali haram tu? 1 Ramadan tu, yang kedua siang hari, tak puasa, yang ketiga arak pula. Dan hebat lagi, jemaah bawah bukan seorang-seorang. Anak muda, umur 20-an. La haula wala quwata illa billah. Kami tak kacau orang, Ustaz. Kami minum kami sendiri. Hak mana nak puasa silakan puasa. Hak ni kalau Umar Ibn Al-Khattab masih hidup, dia akan sebut satu perkataan, semoga Allah laknat tiap-tiap kepala orang yang masuk Ramadan tetapi Ramadan tidak memberikan apa-apa perubahan kepada dia. Dan aku mendoakan semoga dilaknat sampai hari kiamat orang seperti ini. Allahu Akbar. Kita yang masuk susah payah semayang ni, susah payah jaga pandangan mata, susah payah tahan panas, bekerja dan sebagainya. Orang kerja dalam aircon pun, tekak ni sakit, Tuhan saja yang tahu. Hak kerja buat rumah batu lagi. Hak naik skylift tinggi-tinggi tu, bawa forklift lagi panas pula. Allah, Tuhan saja yang tahu. Kesemua itu adanya pahala ketika mana waktu kita berbuka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Sulaiman As-Sijistani yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 276 Hijrah di usia 74 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di Basrah, semoga Allah mengampuni beliau. Beliau menyebut sunnah yang besar yang ditinggalkan oleh manusia
Ketika dia sedang berbuka, dia meninggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Di dalam muqaddimah dia sebut. Dia katakan, sesiapa yang tidak menyebut dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, maka dialah orang yang paling rugi. Waktu kita nak berbuka puasa, yang masyhur popular kita baca tu, Allahumma laka sumtu ataupun laka sumna tu, silakan nak baca sila. Tetapi dengan bacaan itu kita telah meninggalkan sunnah yang sangat besar, iaitu doa ni. Sebahagian ulama mengatakan hadis ini adalah hasan, seumpama Al-Waqidi, Imam Darul Qutni, Shu'aib Al-Arnaud dan juga Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang telah kembali ke rahmatullah baru-baru ni. Sesiapa yang meninggalkan Allah rugi sangat. Dhahaba dhama'u, telah Allah Subhanahu wa taala hilangkan dahaga untuk kita. Wabtallatil uruq, di dalam urat-urat ni Allah mengalirkan air ketika mana kita minum. Wabtallatil uruq, maksudnya hak mana ada urat dalam badan kita, waktu kita minum air, semua sejuk tu masuk dalam urat-urat tu. Wa thabatal ajru, air tu masuk, Allah tetapkan pahala untuk dia hari ni. Sebanyak mana pahala puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih li'annahu taraka syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabahu min ajli. Dia telah meninggalkan puasa, meninggalkan makan ketika berpuasa kerana aku, minum dia kerana aku, syahwat dia kerana aku. Bagi dia adalah pahala yang aku akan berikan. Sebanyak mana, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan untuk kita pada kali ini adalah Ramadan yang bukan sia-sia. Ada orang malam pertama tarawih sampai berita kepada kita sahabat yang kita kenal lama, Allahu Akbar, meninggal dunia. Yang dia ni tiap-tiap kali bila datang Ramadan, dia selalu WhatsApp kawan-kawan dia, tanya apa khabar nak masuk Ramadan, ada apa-apa tak cukup, bagi nombor akaun boleh saya bantu. Subhanallah. Maka ketika mana dia tidak ada, kita merindui orang seperti ini. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak dengar khabar daripadanya. Maka ketika mana sahabat seperti ini masih ada pada kita, pujilah dia, bersyukurlah ke atas dia, dan mendoakan yang baik-baik untuk dia. Semoga Allah jadikan sekali lagi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat bermakna, dan insya-Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.